Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pelajaran kita kata dasar bahasa Al-Quran Karim, insya-Allah. Asas penting dalam kita mula mempelajari bahasa Al-Quran. Ada orang tanya apa berbeza di antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ialah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Cuma kalau kita belajar bahasa Arab untuk tujuan komunikasi misalnya, atau untuk baca akhbar-akhbar di Timur Tengah ataupun mendengar TV, dia ada lain sikit bahasanya. Sebab bahasa yang digunakan di moden ini, zaman moden ini dikenali sebagai modernized Arabic, yang sudah dipermodernkan. Jadi kalau nak banding dengan bahasa yang diturunkan Quran pada 1400 tahun dahulu tu amat berbeza lah. Dia punya vocab, dia punya lengkok bahasanya. Jadi kalau kita nak belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dengan tujuan untuk setakat kita nak memahami Al-Quran dan baca hadis-hadis Nabi dan doa-doa harian dalam solat dan sebagainya, saya berpendapat kalau kita tumpu kepada teks Al-Quran sudah mencukupi, ya. Kecuali kita ada keperluan tertentu untuk kita mengkaji kitab-kitab Arab. Itu pelajaran yang lain yang memerlukan satu takhasus ataupun pembelajaran yang fokus, ya, kepada bahasa dalam bentuk tersebut. Kita pulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, itu pilihan yang kita ada, insya-Allah. Jadi untuk pelajaran kita akan tumpukan kepada teks-teks daripada Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan juga doa-doa, dan kita akan tumpukan apa kaedah-kaedah yang perlu diutamakan dan apa kaedah yang perlu dikemudiankan. Bukan kita tak nak bagi, tapi kita kemudiankan. Itu dia kaedah kita, insya-Allah. Kita akan bagi tumpuan kepada benda ataupun kaedah yang perlu dahulu. Itu cara dia. Baik, kita mulakan, insya-Allah. Minta maaf. Itu pendapat saya lah. Baik. Pada hari ini kita ulang kaji lagi, insya-Allah, berkenaan dengan pattern. Pelajaran last kita berkenaan dengan pattern ataupun wazan-wazan perbuatan. Sebelum lagi ni kita belajar bentuk-bentuk kata dasar. Apa itu kata dasar? Kata dasar tu ada 3, ada huruf illah, ada berhamzah, ada berganda. Kemudian kita masuk di dalam wazan perbuatan tu ada 9 kita pilih dan sebagainya. Dan lepas tu kita masuk bab pelaku, bagaimana kita mengenali pelaku di dalam kata kerja. Dan hari ini insya-Allah kita tumpukan pula kepada makna wazan. Kita ada 9 wazan yang kita belajar, iaitu wazan 1 sampai 9. Jadi untuk hari ini kita akan menggunakan satu page ataupun satu muka surat daripada surah Al-Baqarah, ya. Muka surat yang kedua. Kita akan baca dan saya akan tunjukkan beberapa perkataan yang saya pilih. Dan kemudian kita cuba, pertama sekali kita sebutkan kata dasar dia, jatuhnya wazan nombor berapa, siapa pelaku dia. 3 perkara penting. Pertama, kata dasarnya apa, dan kalau tambah lagi kata dasarnya apa, kata dasarnya apa, makna asalnya apa, jatuh wazan nombor berapa, dan siapa pelaku dia. 4 perkara tu saya ingat kita boleh bincangkan, ya, di dalam pelajaran kita hari ini. Baik, kita mulakan. Baik. Surah Al-Baqarah juzuk pertama, muka surat yang kedua selepas surah Al-Fatihah tu, Alif Lam Mim, lepas tu muka surat seterusnya, ya. Baik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik. Dalam ayat ni, okey, cuba kita keluarkan saya pilih satu perkataan. Okey, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkataan kafaru. Baik, kita sesama buat latihan, insya-Allah. Latihan kafaru ini, pertama sekali, kata dasarnya adalah kaf, fa dan ra. Baik, kaf, fa dan ra. Jatuhnya pada wazan nombor 1, ya, fa'ala. Pelakunya adalah waw mereka. Baik. Lepas tu apa makna asas, base meaning dia? Base meaning dia ialah kafir, ya. Kafara, kafir. Wazan nombor 1 maknanya kafir, kafara. Baik. Sawa'un 'alaihim anzarta. Ini perkataan anzarta ni, pertama tu adakah ni, ya. Anzarta ni dia ada beberapa perkataan di dalam ni, dah bergabung sekaligus, ya. Dia bergabung sekaligus. Ni adakah
Hum ni adalah mereka. Jadi yang betul-betul fokus perkataan ataupun perbuatannya yang tengahnya lah, yang saya highlight ni. Jadi agaknya apa kata dasarnya ya? Pertama sekali kata dasar. Kata dasarnya ialah nun, zai dan ra ya. Nun, zai dan ra. Kata dasarnya nun kat sini, nun, zai dan ra. Baik. Jatuh pada wazan nombor berapa? Jatuh pada wazan nombor berapa? Jatuh pada wazan nombor nun, zai dan ra. Jadi jatuh pada wazan nombor 2, penambahan alif tu. Jadi nombor 2, wazan nombor 2 anzara. Baik. Kalau nombor 1 nazara, nombor 2 anzara. Jadi lepas jatuh nombor 2, jatuh wazan nombor 2, kita kena tahu dia punya pelakunya. Pelakunya adalah simbol ni, ta. Sekiranya simbol ta sebagai pelaku, apa maksudnya tu? Maka dia akan memberi makna pelakunya adalah awak ya. Awak telah anzarta ya. Kata dasar nazara ni dia dalam Quran kebanyakan ni dia bermakna memberi amaran ya, memberi amaran ya. Anzara. Kata nombor 2, memberi amaran. Anzarta, engkau telah beri amaran kepada mereka. Jadi anzarta. Jadi betulnya perkataan lain ialah khatama ya. Perkataan khatama ini, perhatikan perkataan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Khatama. Baik, khatama kita dapat trace dia adakah kata perbuatan, kata kerja atau nama biasa. Di kata kerja. Kata kerja daripada kata dasar kha ta dan mim jatuh pada wazan nombor 1, khatama. Makna asal khatama ialah tutup, seal, khatama, jatuhnya wazan nombor 1 ya, fa'ala. Jadi pelakunya siapa pelakunya? Pelakunya kita tengok dia punya simbol tak ada. Biasanya pelaku ni ditengok pada perkataan selepas dia. Kalau ada perkataan selepas dia tu yang bagi di hadapan, maka itulah pelakunya. Ada tak? Ada. Jadi Allah inilah, lafzul jalalah inilah, Allah ini adalah pelaku bagi khatama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau kita nak buat satu kajian, nak kaji lah contohnya sam'ihim. Sam'i ni boleh masuk dengan kata pattern ataupun acuan kata kerja tak? Tak boleh. Sebab apa? Tengah tu ada mati. Mana ada kat sini mati tengah? Tak ada. Sebenarnya hidup kat tengah tu. Tak ada. Yang ni tak mati ni. Yang ni memang imbuhan. Jadi tak ada. Dia tak ada perkataan sama. Dia akan ada sama fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tengahnya akan hidup. Kecuali huruf illah. Jadi tak ada tu. Jadi itulah kata nama biasa. Pendengaran. Bukan mendengar. Pendengaran. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Cuba dapatkan perkataan amanna. Cuba sebutkan dia punya wazan. Dia punya kata kerja, kata dasar. Kata dasarnya ialah hamzah, mim dan nun. Kemudian jatuh nombor 2. Hamzah, mim, nun. Hamzah, mim, nun. Jatuh nombor 2. Jadi apabila kita jatuh ke nombor 2 tu, dia akan ada satu lagi hamzah imbuhan. Bila berjumpa 2 hamzah, dia akan berbunyi a. Jadi a itu amat berat. Jadi akhirnya digabungkan menjadi panjang. Jadi amana. Itu adalah wazan nombor 2. Dia punya kata apa dah ni, pelakunya adalah na. Na apa pelaku na? Na adalah kami ya. Ini kita baca ayat ni bukan untuk kita tafsirkan Quran, tapi untuk kita belajar bahasa dan perkataan-perkataan dan kaedah ya. Ada orang salah faham kata kita mengajar tafsir. Tak, kita tak mengajar tafsir, kita mengajar bahasa Al-Quran. Jadi untuk mengetahui tafsir dan terjemahan dan juga maksud sebalik ayat ni dan sebagainya, balaghahnya, itu kena rujuk pada tafsir yang mutabalah ya. Sekarang kita satu-satulah kita belajar bahasa dulu. Kemudian sampai masa lagi insya-Allah kita akan belajar balaghah pula. Ya, belajar tafsirnya pula insya-Allah. Jadi amanna. Jadi kata dasarnya beriman. Kami telah beriman. Kena betul. Kami telah beriman. Manna nun ni ada 2 ni. Satu nun ialah nun kepunyaan kata dasar alif nun hamzah mim nun. Satu lagi nun kepunyaan kepunyaan pelaku kami. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladzina amanu. Jumpa lagi kata amanu. Tapi berbeza dengan amanu ini dengan amanna. Amanna pelakunya kami, amanu pelakunya ramai. Biasanya kalau amanu ni pelakunya ramai itu merujuk pada mereka. Hum.
Kalau merejak kepada kamu jadi tum, amantum. Amanu, mereka beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun. Kata maradun ni kan? Boleh masuk tak? Kata boleh masuk tu wazan nombor 1. Fa'ala. Mana boleh fa'ala ni di baris ni. Fa'ala, tengok baris dia tu macam mana. Ini maradun ada tanwin lagi. Maka ini tak dikenali sebagai kata kerja. Dia adalah kata nama biasa saja. Noun. Fazadahumullahu marada. Zada ya. Zada ini fa ni maka zada. Ni perkataan zada. Kita tengok perkataan zada insya-Allah. Zada ini kata dasarnya apa dia? Zai, huruf illah dan dal. Huruf illah itu adalah alif tu. Alif itu adalah penyamaran. Maksudnya dia menyamar. Asalnya adalah huruf illah. Huruf illah ialah dua waw dan ya kan? Tak ada huruf illah alif tak ada. Waw dan ya. Jadi waw dan ya ni huruf illah. Jadi kalau kita nak cari dalam Quran, cari huruf illah waw, za, ya dan dal. Zai, ya dan dal akan jumpa perkataan zada, wazan nombor 1. Zada. Ini tempat zai, ini tempat huruf illah dan ini tempat dal. Zai, huruf illah dal. Jadi huruf illah ini dalam wazan fa'ala dia akan jadi bertukar jadi alif. Zada. Macam qaf waw lam jadi qala. Begitu cara dia. Zara, za waw ra, zara. Sin ya ra, sara. Dia akan jadi gitu ya. Huruf illah ni menyamar. Pandai dia menyamar daripada waw. Ada alif ya. Ya pada alif itulah dia. Tapi dia masuk wazan tu dia betul-betul menyamar lah. Sebab dia tak boleh baca tak boleh kita kata baca zawada ataupun zayada, tak boleh. Jadi tempang kat situ. Jadi hati-hati semua insya-Allah tu, itu cara dia. Wa zadahumullahu marada walahum adzabun marada. Marada. Boleh masuk ke wazan ke tak? Marada tak boleh. Dia tak boleh masuk wazan, dia ni noun biasa. Sebab tu sekali marada, sekali maradun, sekali marada. Bagi hujung ni apa cerita ni ya? Dengan kita ini kita belajar kemudian insya-Allah bila kita faham semua struktur ni, kita akan belajar kemudian lah ni. Marada, maradun, maradin ni ya. Tak ada masalah. Azabun, azabin, azaban. Dia akan ini baris akhir ni kita jangan peduli sangatlah sementara ni, nanti kemudian insya-Allah atau masa kita akan belajar nanti. Bab dia ke-20, 20 ke 19 kita akan belajar nanti insya-Allah ya. Lambat lagi. Biar kita faham struktur halaman ni baru kita bayar hujung ni. InsyaAllah